Terima kasih. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada putiran 11001 Lembaga Getah Malaysia. Saya nak bangkit pasal tentang MRC, Malaysia Rubber Council. Kita tahu yang Malaysia Rubber Council dulu nama dia adalah MREPC ya, yang tujuannya adalah untuk mempromosi ekspor yang buatan getah dari Malaysia, dan di mana 0.2% daripada jumlah ekspor produk getah yang satu tahun ia semua disalurkan kepada untuk perbelanjaan MRC, dan dulu adalah agaknya 20 bilion ringgit satu tahun ekspor getah kita. Maksudnya jumlah ses yang akan dikutip adalah lebih kurang RM40 juta. Tetapi kita lihat selepas berlakunya pandemik COVID, yang ekspor getah kita ni sebenarnya telah pun jatuh mendadak kerana keperluan dunia terhadap sarung tangan getah telah pun jatuh. Jadi ini bermaksud ses yang akan dikutip oleh Malaysia Rubber Council sebenarnya akan juga jatuh. Puan Pengerusi, saya rasa hairan dengan kita lihat yang pendapatan daripada ses yang dikutip daripada ekspor produk getah kita ni akan jatuh. Tetapi Malaysia Rubber Council, mereka sekarang merancang untuk naikkan lagi allowance bagi pengurusi dan juga trustee bagi lembaga itu. Yang mana saya difahamkan, yang mana secara purata allowance bulanan bagi pengurusi yang dulunya lebih kurang RM6,000 satu bulan, sekarang akan dinaikkan ke RM10,000, dan juga perbelanjaan kenderaan dari RM2,000 naik kepada RM3,000. Yang mana trustee, dulu saya masih ingat pada waktu saya itu 4 tahun yang lebih adalah lebih kurang RM1,500 satu bulan, sekarang telah pun naik ke RM3,000 satu bulan. Jadi yang benefit secara one off adalah RM563,500. Jadi saya difahamkan ada satu usul akan diluluskan oleh MRC dalam mesyuarat yang akan datang untuk menuluskan kenaikan allowance dan juga manfaat benefit oleh pengurusi dan juga trustee. Yang mana pengurusi akan mendapat RM1,650,000 setahun, dan yang mana jumlah yang akan diterima oleh trustee adalah lebih kurang setengah juta, itu RM565,000 setahun. Bagi saya rasa yang pertambahan yang allowance ni adalah not justifiable, kerana kita tahu yang sekarang yang industri getah memang menghadapi cabaran yang sangat sengit, khususnya dalam industri sarung getah. Jadi saya berharap yang berhormat Menteri boleh mengkaji permintaan untuk naikkan allowance bagi pengurusi dan juga trustee di dalam MRC ini, kerana saya rasa kalau sebenarnya yang dana yang dikutip, ses yang dikutip daripada industri sepatutnya digunakan untuk mempromosi ekspor rubber produk kita dan bukannya untuk naikkan gaji mereka, walaupun industri getah ini sekarang tengah dalam keadaan yang susah. Yang kedua, isu yang kedua yang saya nak bangkitkan adalah tentang MPOGCF. Saya terbaca laporan yang tersiarkan dalam The Star semalam yang bertajuk Malaysian Tigers Fertility Boosted with Palm Oil Based Supplement. Jadi yang kenyataan dikeluarkan oleh Communication Manager Tuan Nazuri, Tuan Ismail, beliau berkata yang MPOGCF ini mereka gunakan bagi Malayan Tiger ini makan vitamin E tocotrienol, dengan itu sperma dia telah pun lebih positif dan bertambah dan sebagainya. Bagi saya, kenyataan seperti ini harus dibuat oleh pihak universiti ataupun saintis, kerana ia harus kita melalui satu tempoh yang mana kajian secara saintifik telah pun dilakukan, tapi bukan dengan cara dalam tempoh yang kita bagi harimau makan vitamin E tocotrienol, spermanya telah pun positif. Saya di sini saya rasa yang
kita ada ramai saintis di bawah MPOB. Saya rasa kajian yang lebih teliti harus diadakan sebelumnya mengeluarkan apa-apa kenyataan seperti ini. Yang Tuan Pengerusi, saya hanya nak bagi beberapa soalan saja. Yang MPO-CGF ini ditubuhkan untuk menjawab yang kesemua serangan dunia terhadap minyak sawit Malaysia ini. Jadi itu sebab ia digunakan untuk menanam pokok dan juga memupuk membantu yang penternakan atau pembiakan haiwan liar seperti orang utan, Malayan tiger dan sebagainya. Dan saya tahu tak mungkin bagi Menteri bagi saya jawapan penuh. Saya nak tahu apakah yang telah pun dilakukan oleh MPOC GCF selepas di bawah kerajaan baru. Saya minta jawapan secara bertulis. Dan akhirnya ialah saya faham yang predikamen daripada kementerian yang mana yang sasaran kita untuk dasar agri-komoditi negara 2021 hingga 2030 yang mana kan sepatutnya sasaran pensijilan adalah sepatutnya 100% tapi telah pun diturunkan kepada 50%. Saya masih berharap pihak MTIB, pihak kementerian boleh mengkaji semula dengan sasaran yang diturunkan ini supaya kita yang sasaran dasar agri-komoditi negara ini boleh sejajar dengan sasaran yang ditetapkan di bawah dasar kepelbagaian biologi 2022 sehingga 2030 untuk mencapai 100% pensijilan seperti yang dimaktubkan dalam dasar ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Saya jemput Yang Berhormat Padan Serai.